So dengan itu kita kena buat sesuatu yang I itu sangat penting, iaitu kita kena ada impian. Kita kena ada big why. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni jadi satu kekuatan pada kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda penonton setia Bernama TV. Untuk episod edisi kali ini anda bertemankan saya Fadli Fuad pula. Okey, tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah hidup jangan suka bergantung. Ini kenalah dengan kita sekarang ni, pandemik COVID-19 ni. Ada di antara kita yang mungkin sekarang ni bergantung kepada kerajaan sahaja. Kerajaan kan sekarang ni macam-macam inisiatif, package yang disediakan kan untuk anda semua. Kadang-kadang tunggu sahaja apakah bantuan yang diberikan daripada kerajaan untuk kita. Kita ni duduk diam je, tak bergerak kan. Okey, dari segi konteks hidup bergantung pada orang lain pula, saya boleh masukkan dekat sini. Contohnya macam anda anak kepada keluarga. Contohlah mak ayah tu dah tak kerja. Anda tu yang dah umur mungkin 20-an masih lagi tinggal dengan mak ayah, bergantung hidup pada mak ayah lagi. Satu lagi, kalau suami isteri pula, kalau suami bekerja tak apalah kan. Ini ada yang suami tak bekerja, hidup bergantung pada isteri pula. Itu yang tak elok tu kan. Okey, itu pemahaman saya lah bercakap berkenaan dengan tajuk kita, iaitu hidup jangan suka bergantung. Tapi saya nak tanya dengan tetamu kita definisi sebenar tajuk kita pada hari ini. Jadi untuk itu saya nak kenalkan kepada anda, kita bersama dengan tetamu kita Encik Muhammad Rizwan Zamri, Ketua Seksyen Kaunseling Pekerja Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Cik Rizwan. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Bersama kami pastinya di Revisi Minda. Okey, itu pemahaman saya lah tajuk kita pada hari ini yang kita bincangkan. Bagi pemahaman Cik Rizwan pula, tajuk kita yang kita bincangkan tadi, hidup jangan suka bergantung. Definisi Cik Rizwan, silakan. Okey, baik. Terima kasih Pak Fad. Boleh saya panggil? Boleh. Okey, baik. So, alhamdulillah, terima kasih. Soalan yang sangat menarik untuk kita kupas. Dia boleh jadi sangat-sangat panjang, dan kita permudahkan untuk kita faham makna bagaimana dikatakan tidak bergantung. So, orang yang bergantung adalah orang yang menerima. Kan? Jadi, bagi mereka yang bagaimana supaya tidak bergantung adalah mereka mengubah. Maknanya kita change. Ini masa untuk kita change. Sebab setahun kita berada dalam pandemik ni, kita perlu berubah. Jadi berubah kepada apa? Daripada menerima kepada memberi. So bertukar daripada menerima sahaja. So kita memberi. Sebab tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya kupas satu hadis yang mana Allah, manusia yang suka dicintai oleh Allah adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Okey, kita dah banyak terima manfaat. So ini masa untuk kita memberi manfaat pada orang lain. Dan tingkah laku yang disukai, dicintai oleh Allah ialah menggembirakan orang lain dan memudahkan orang lain. Jadi cerita pasal anak kan. So banyak kita menerima manfaat, kita banyak menerima satu kegembiraan, bantuan daripada ibu bapa. Jadi ini masa untuk kita menggembirakan mereka pula. Balas balik. Jadi kita jangan semata-mata untuk menerima, tapi kita memberi juga. Ini masa untuk kita menggembirakan orang mereka. So itu yang definisi mudah untuk kita. Untuk kita faham, kita tukar daripada menerima kepada memberi. Itu lebih terbaik. Betul. Hidup tu jangan suka bergantung. Okey, bagi pemahaman Cik Rizwan pula, hidup yang mana bergantung kepada orang lain ni, adakah mereka ini sebenarnya berada dalam kelompok ataupun dalam situasi yang mungkin selesa? Apabila mereka ini dah hidup selesa, daripada awalnya duduk dengan parent mungkin, jadi dia dah rasa macam selesa, hidup bergantung tu membuatkan diri mereka tu rasa macam tak apalah, dia tak nak keluar daripada kepompong keselesaan tu. Bagaimana Cik Rizwan? Dia bukan semestinya dia selesa. Kadang-kadang tu mereka terlampau selesa kerana mereka tak buat apa-apa mereka dapat. Sebelum ni kita lihat orang susah kan, kalau dia tak buat dia akan kelaparan. So dia kena mencari, dia kena bekerja, berusaha. Kalau tidak anak-anak kelaparan. Tapi mereka ini mungkin ibu bapa yang mampu untuk beri makanan, bilik yang selesa, ada komputer kan, boleh bersosial kan, orang susah hati dibuang kerja dan sebagainya, mereka boleh tenang, boleh dapat makan dengan selesa.
So itu yang dikatakan mereka terlampau selesa. Kan? Kerana mereka tak buat apa-apa, mereka dapat sesuatu. Bayangkan kalau semua benda itu mereka tak dapat, mereka akan mungkin cacing kepanasan. Mereka akan keluar. Anak-anak yang ada dalam pangkuan ibu bapa ni, mereka akan keluar mencari. Sebab bila mereka melihat ibu bapa mereka susah, kan? Sebelum ni boleh menyara 3,000 sebulan, tetapi oleh kerana keadaan yang sangat-sangat sekarang ini, hanya terpaksa catu. Makan mungkin ada daripada 3,000 jadi 1,000. Mereka kena ambil tahu dan mereka kena keluar. Itu yang saya maksudkan di sini, bahawa mereka terlampau selesa hingga tidak ambil tahu. Mereka tidak memperdulikan perkara ini. Apakah mungkin antara faktor-faktor yang membuatkan kehidupan seseorang itu suka bergantung kepada orang lain? Okey, bagi saya seseorang itu mungkin bergantung, mungkin situasi kewangan mereka tu cukuplah kukuh kan, tapi situasi yang mana mungkin orang yang tidak berada ni, dia dah tahu susah tu bagaimana nak cari duit kan, jadi ianya macam ada satu pemangkit semangat lah untuk beliau atau mereka ni berdikari. Tetapi antara mungkin faktor lain yang menyebabkan mereka ini suka bergantung kepada orang lain, apa itu Cik Rizwan? Okey, salah satu adalah sikap lah. Sikap yang tidak ambil peduli lah. Dan mungkin ibu bapa tidak pernah menyatakan kesusahan mereka. Mereka menanggung sendiri. Ibu bapa menanggung sendiri kesusahan itu, dan mereka sanggup payah asalkan anak mereka tidak terasa terhimpit begitu. Jadi, dan anak-anak juga tidak bertanyakan, so tidak ambil peduli tentang cukup ke tak cukup, kan? Ataupun tidak melihat dunia luar, kan? Jadi mereka kata okey cukuplah, kan? So kalau nak keluar ada diberikan minyak, kan? Duit makan dan sebagainya. So itu antara sikap lah, sikap yang ada pada mereka. Dan satu lagi adalah mereka tidak terdedah, kan? Mungkin tidak berkawan, tidak bersosial dengan orang-orang yang susah begini. Dan mereka juga tidak pernah terdedah untuk membantu orang lain. So mereka tidak nampak dunia lain yang lebih susah daripada mereka. Jadi mereka bangkit rasa untuk keluar untuk membantu. Kan? Kadang setengah ibu bapa pun sifat terlalu manjakan anak pun memang peranan juga Cik Rizwan. Betul. Mungkin ada nak penerangan tentang perkara betul. itu? Saya nak berkata perkara ini mungkin akan jadi sensitif pada ibu bapa. Tapi ibu bapa perlu berubah untuk mendidik anak-anak. Kerana pada masa akan datang mungkin kerajaan tidak memberi banyak kemudahan seperti ini. Kan mungkin dah tak ada bantuan-bantuan. Jadi mereka kena mula mendidik anak untuk berdikari. So cari duit sendiri, kan? Bagaimana membantu bilik mereka dengan internet, kena bayar bil internet sendiri. Bil telefon yang mereka telefon unlimited, mereka kena bayar bil sendiri. Kan kereta tu kena bayar sendiri. Baru mereka tahu betapa pentingnya, betapa bahaganya duit itu. Baru mereka tahu selama ini ibu bapa mereka spend sebanyak ini. Kan barulah mereka sedar kan, sebenarnya betul. penat lelah ibu bapa tu. Kalau yang mana mengenang jasa ibu bapa tu okeylah kan. Betul. Ini yang jenis macam hidup selesa saja tu kan, itu yang kita harus berikan perhatian. Okey, kita nak berhenti berehat dulu Cik Rizwan. Nanti saya akan tanyakan kepada Cik Rizwan, mungkin kita nak buat perbandingan lah antara yang mana suka berdikari ni dan juga yang mana suka bergantung ni. Antara kriterianya bagaimana. Okey, kejap lagi pastinya di Refleksi Minda kita berhenti berehat seketika. Okey, kembali lagi pastinya dalam program Refleksi Minda. Okey, kita masih lagi bersama dengan Cik Muhammad Rizwan Zamri, Ketua Seksyen Kaunseling Pekerja UPM. Kalau sebelum ni Cik Rizwan bersama-sama dengan mungkin klien-kliennya kan, nak jumpa. Yelah sekarang ni macam-macam orang jumpa, sebab sekarang ni macam-macam masalah kan, pandemik COVID-19 ni. Tapi nak pinjam duit apa semua bukan jumpa Cik Rizwan lah. Okey, jangan Okey, kita bincangkan pada hari ini adalah hidup seseorang itu yang suka bergantung kepada orang lain. Sebelum tadi kita berehat, saya ada simpan satu soalan kepada Cik Rizwan. Cik Rizwan tadi berkaitan dengan antara kriteria orang yang suka berdikari versus orang yang suka mengharapkan bantuan orang lain ni. Bagaimana definisi Cik Rizwan? Okey, baik. So simple saja insya-Allah. Untuk kriteria mereka yang berdikari ni adalah mereka pertama sekali mereka memikirkan bukan sahaja diri mereka, mereka memikirkan orang lain. Jadi kalau orang yang tidak berdikari ni, mereka apa yang ada mereka habiskan. So sifat-sifat boros tu ada. Tapi mereka yang berdikari ini mereka menyimpan kerana mereka memikirkan orang lain. So mungkin satu hari nanti mereka akan gunakan, contohnya ibu bapa mereka susah. So mereka orang yang menyimpan.
kan? Itu ciri pertama. Yang kedua ialah mereka berani mencuba. Mereka tidak sekadar orang kata apa selesa kan untuk menerima setiap imbuhan ataupun bantuan daripada ibu bapa ataupun kerajaan. Mereka orang yang berani mencuba, iaitu kalau kata tak cukup mereka akan cuba lagi. So daripada sebelum ni mungkin buat offline, buat online, contoh kalau peniaga-peniaga ibu bapa biasanya mungkin sebelum ni mungkin mereka dah biasa cari duit dengan cara mungkin berjumpa orang lain, tapi sekarang tak boleh. Jadi mungkin mereka boleh pada online. So itu ciri-ciri mereka mencuba apa saja, mereka berani mencuba. Tetapi apabila ciri-ciri yang orang yang bergantung ini adalah mereka hanya selalu keluh kesah, ada sifat yang rasa macam tak boleh buat, akhirnya mereka akan kecewa. Sifat itu daripada berani, mereka orang yang sangat-sangat bergantung lah, bergantung, tak berani nak mencuba, takut risiko. Orang yang selalu takut sangat risiko, buat ni tak kena, sangat negative thinking. So itulah kata yang ciri ketiga lah positif lah. Dia rasa positif. Apa saja berlaku dia redah je. Itu orang yang dikatakan kriteria yang bagusnya. Maka yang di sebalik itu ialah mereka sentiasa negatif dan akhirnya mereka akan duduk di situ sahaja tanpa bergerak dan hanya menunggu bantuan saja. Wah, okey. Bercakap mengenai dengan cuma menunggu bantuan tu. Sebab sekarang ni kenalah dengan kita sekarang ni pandemik ni. Ramai di antara kita yang mungkin menunggulah bantuan-bantuan daripada kerajaan. Sebenarnya bukan kerajaan tak tolong, banyak dah sebenarnya kerajaan tolong, tetapi ada rungutan-rungutan daripada setengah daripada kita ni yang cuma bergantung harap kepada bantuan kerajaan ini. Sebab sekarang ni dah PKP 2.0. Sebab PKP 1.0 ataupun yang terdahulu banyak juga bantuan diberikan. Contohnya macam moratorium dan sebagainya. Tetapi untuk kali ini mungkin mereka masih lagi meminta lagi bantuan daripada kerajaan. Bagaimana definisi Encik Rizwan, mereka ini yang masih lagi bergantung harap kepada kerajaan, yang tak nak berusaha lah, menunggu saja bantuan-bantuan ni, bagaimana? Okey, so orang-orang ni dikatakan orang yang sangat rugilah kerana menunggu tidak akan ke mana-mana. Kerana bila menunggu ni mereka tidak dapat apa yang mereka harapkan, mereka sangat kecewa. So inilah golongan-golongan yang akan jadi murung, akan sangat-sangat terdesak. Dan ini akan jadi sangat-sangat dia akan jadi, bila tak dapat dia akan jadi protes. Lepaskan geram kat Facebook. Yes, dia lepas geram. Dia tingkah laku akan jadi sangat-sangat abnormal sebab mereka stres. Bila kita berhadapan dengan orang yang stres, mereka akan jadi sangat abnormal dan sangat orang kata terbuka. Emosi mereka akan jadi terlampau. So mereka itu yang agresif. Yang tak agresif mereka akan duduk diam, menangis, kesal dan akhirnya jadi orang-orang yang kategori kesihatan mental, iaitu murung. Itu yang kita takut. Oleh itu kata apa, jangan menunggu. Ini adalah orang yang rugi. So ini masa untuk kita bertindak, berubah. Berubah ni maknanya kita jangan meminta dan menunggu kerana takut tak dapat apa yang kita nak. Jadi kita daripada menunggu, baik kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan untung. Kalau sebelum ni moratorium kita dapat save 1,000, tapi ke mana setahun 6 bulan tu, ke mana duit tu? Akhirnya boros juga, ataupun tak tahu ke mana. Jadi why not fikirkan bagaimana nak jana pendapatan 1,000 ke 2,000 dengan usaha sendiri. Silap kita lebih kaya, lebih senang dan bahagia sebelum kata datangnya PKP pandemik ini. Okey, masih lagi nak bercakap berkenaan dengan PKP ini ataupun pandemik ini. Saya bagi contohnya pasangan suami isteri. Okey, kalau sebelum ini mungkin suami atau isteri bekerja, macam biasalah dua-dua bekerja, tapi disebabkan pandemik ini mungkin salah seorang terjejas semua pendapatan ataupun dibuang kerja lah. Contoh saya bagi tahu kat sini, macam suami yang hilang pekerjaan, isteri masih lagi bekerja. Jadi sekarang ini suami bergantung harap kepada isteri sahaja. Jadi bagaimana kalau anda kata mereka ni berada dalam situasi itu, si isteri mungkin tengok sekarang ni, betul. Jadi mungkin dia nakkan, apa pandangan Encik Rizwan tentang perkara ini? Okey, so itu yang dikatakan berubah. Mana dulu kita lihat mungkin suami yang bekerja, isteri mungkin orang yang akan bergantung sepenuhnya pada pendapatan suami. Dan apabila kita lihat ramai kes-kes yang berlaku hari ini, mungkin ada kes-kes yang berlaku perceraian yang buatkan keluarga itu jadi berantakan kerana isu kewangan. Isu kewangan sangat-sangat tinggi. So kami pun menghadapi situasi begini. Dan apabila isteri ini kita sedar, jadi dia kena berubah
untuk mencari pendapatan keluarga. So bukan semestinya keluar rumah. So dengan duduk di rumah pun online pun boleh. Macam tadi pandai buat kek kan, pandai masak kan, silap boleh jadi YouTuber kan. Ataupun something yang dia boleh jadi dropship kan, produk online dan sebagainya. So banyak benda-benda yang boleh buat untuk menambah pendapatan family, pendapatan suami. Jadi suami akan rasa happy sangat. Mungkin suami mula sedar selama ni mungkin dia mampu cari 5,000, 6,000, tiba-tiba silap pendapatan isteri melebihi kan, hanya duduk di rumah. So keluarga ni sangat happy. Dan kata apa, saya silap mungkin suami pun akan membantu isterinya. Kan? So boleh hantar COD dan sebagainya. So tolong menolong. Ini yang dikatakan konsep yang selalu saya cakap ni, ASKBI. Atasi masalah. Kalau kewangan, atasi kewangan tu. So yang S ialah senaraikan. Masalah apa? Kewangan ke? Masalah apa saja. Yang K ni yang kongsi. Kongsi rezeki, kongsi rasa, kongsi kesusahan. So suami isteri, dan suami kebanyakan ego, tak nak beritahu dia susah, mungkin dia akan dibuang kerja, mungkin something yang allowance dikurangkan. So kena beritahu isteri akan berubah untuk mencari supaya bantu, sebab kita nak keluarga, kita nak rasa rezeki itu bersama. Suami happy, isteri happy, anak-anak pasti happy. Itu lagi anak-anak lagi happy lah sebenarnya lagi happy. Kan? Silap rezeki ni boleh limpahkan pada ibu bapa dan juga ahli keluarga yang besar. Baik, kita nak berhenti berehat lagi. Ni last. Saya janji ni last. Okey, nanti di blog yang terakhir nanti kita nak kongsikan tentang konklusinya bagaimana, dan saya nak tanya juga tentang tajuk kita ni, apakah antara potensi-potensi untuk kita ni bergelar sebagai seorang ni yang berjaya. Nanti kita akan tanya. Kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana.